祝大家圣诞蒙恩。 Sungguh bersyukur pada Tuhan karena hari ini boleh merayakan Natal bersama-sama dengan keluarga besar GKA Elion. 很感恩今天能够跟崇高基督教会的大家庭一起来过这个圣诞节。 Bapak Saudara, sama seperti tema yang diberikan kepada saya hari ini, saya berdoa supaya setiap kita boleh memuji Tuhan karena kegembiraan yang Tuhan taruh dalam hati kita. 就好像我们今年的圣诞主题一样，我的祷告就是盼望每一位的弟兄姐妹也能够从心中充满喜悦的来赞美神。 Bapak Saudara, mari saya mengundang kita untuk membuka satu bagian Alkitab. 让我们打开圣经， Lukas pasalnya yang pertama ayat 45 sampai 55. 路加福音第1章第45到55节。 Lukas pasalnya yang pertama ayat 45 hingga 55. 路加福音1章45到55节， Saya akan membacakan bagian ini buat kita sekalian. 牧师将会将这一部分读出来。 Demikian firman Tuhan. Berbahagialah dia yang percaya bahwa apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan kuduslah namanya. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. 这相信的女子是有福的，因为主对她所说的话都要应验。玛利亚说：“我心尊主为大，我灵以神我的救主为乐，因为他顾念他使女的卑微。从今以后，万代要称我有福。那有全能的为我成就了大事，他的名为圣。” 他怜悯敬畏他的人，直到世世代代。他用膀臂施展大能，那狂傲的人正心里妄想，就被他赶散了。他叫有权柄的失位，叫卑贱的升高，叫饥饿的得饱美食，叫富足的空手回去。他扶助了他的仆人以色列，为要纪念亚伯拉罕和他的后裔。 施怜悯直到永远，正如从前对我们列祖所说的话。 Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, Bapak Saudara. 读经到此。 Bapak Saudara, jika kita memperhatikan Natal hari ini, 当我们注意观察圣诞节， maka kita akan menemukan hari ini Natal selalu dihubungkan dengan sebuah perayaan yang meriah, gegap gempita, penuh dengan pesta. 那通常圣诞节都会跟喜乐、欢庆联想在一起。 Bapak Saudara, Natal selalu dihubungkan dengan suasana sukacita karena kita bisa kumpul-kumpul, bisa makan-makan, bisa belanja. 讲到圣诞时，我们会联想到许多的喜乐，跟家人团聚、团圆，甚至买礼物送给亲友。 Bapak Saudara, namun kalau kita mau sungguh-sungguh dengan cermat memperhatikan, 但是如果我们真的小心观察的话， Bapak Saudara, kita akan menemukan bahwa suasana yang meriah seperti ini, penuh pesta pora seperti ini, sepertinya bukan suasana Natal yang pertama 2000-an tahun yang lalu. 那我们现在所看见的圣诞的气氛，似乎充满着欢庆的这种气氛，跟2000年前第一个圣诞节的气氛是完全不一样的。 Saya kira jauh daripada yang namanya gemerlapan, jauh dari yang namanya kemeriahan, jauh dari namanya pesta-pesta dan belanja-belanja bahkan Bapak Saudara.
那我们看到的第一个圣诞，跟我们现在所经历的充满欢庆的圣诞是差很远的。Bapak Saudara, jika kita mau menaruh kaki kita di sepatunya Maria sebagai penerima berita Natal yang pertama, 如果我们站在玛利亚的立场来看的话， Bapak Saudara, saya percaya kita akan melihat Natal yang jauh sekali berbeda dengan apa yang hari ini disebut sebagai Natal. 我相信我们将会经历跟今天我们所经历的圣诞节是一个相差很远的一种体验。 Bapak Saudara, kira-kira apa yang ada di pikiran Maria, apa yang dialami oleh Maria ketika ia diberitahu ia akan mengandung bayi Tuhan Yesus? 那当玛利亚知道她将怀孕生下耶稣的时候，她所想的、所经历的和她当时的情绪， Bapak Saudara, ketika Maria di Natal pertama, saya kira yang pertama yang dia rasakan adalah sebuah kebingungan besar. 我相信当玛利亚在经历第一个圣诞节的时候，她的心里是充满着疑惑的。 Ya bingung karena ia belum punya suami, gimana caranya ia mengandung? 她感觉疑惑，因为她还没有结婚，还没有丈夫，她怎么能够怀孕呢？ Ia bingung bagaimana harus menjelaskan kepada orang, bagaimana menjelaskan kepada Yusuf, bagaimana menjelaskan kepada orang sekampungnya. 她疑惑应该怎么跟人家解释她的状况，怎么跟未婚夫这个约瑟解释，跟他的家人如何解释？ Ia bingung dengan semua yang akan terjadi. 她对将发生的事情充满着疑惑。 Tapi bukan sekedar bingung, saya percaya ia juga mulai menyadari apa yang diberitahukan kepadanya mengandung resiko besar, bahaya besar. 不单只疑惑，我相信她当时也会清楚知道她所承担的这个什么 Bahaya besar, resiko 危 besar. 机，她所将要承担的这个危机。 Bapak Saudara, ketika dia mau menjalankan berita Natal itu dalam hidupnya, ya kemungkinan besar akan ditinggalkan oleh Yusuf, 那她 tunangannya pada waktu itu. 她所面对的一个威胁，就是她的未婚夫可能会离开她。 Yusuf mungkin akan menganggap ia tidak setia, ia sudah mengkhianati dirinya sehingga akan berkata, saya nggak bisa lagi bersama-sama dengan kamu. 约瑟可能会觉得玛利亚已经背叛了他，甚至以致他决定不要再跟玛利亚在一起。 Dan kehilangan tunangan, kehilangan suami pada waktu itu sama dengan kehilangan masa depan, Bapak Saudara. 在当时的社会，失去了自己的丈夫，失去了自己的未婚夫，就等于失去了所有的前途。 Tapi bukan hanya itu, Maria juga berhadapan dengan sebuah resiko bagaimana dia harus menjelaskan kepada keluarganya. Dia bisa dianggap aib yang membawa malu di tengah-tengah keluarga, hamil di luar nikah. 不单只是这样，她还要面对如何向家人交代，在还没有结婚就已经怀孕，对当时的社会来说是很大的耻辱。 Dan bukan hanya itu, dia akan berhadapan dengan sebuah resiko besar. Dia kemungkinan akan dirajam batu sebagai seorang pezina jika akhirnya semua ini ketahuan. 那他还面对一个非常大的威胁，就是按照当时的律法，他要被石头丢死的。 Namun Bapak Saudara, ketika Maria berhadapan dengan semua resiko itu, ketika Maria berhadapan dengan semua kompleksitas dan kebingungan di Natal yang pertama itu, 当玛利亚面对这一切所有的疑惑、困难跟危机的时候， menariknya Alkitab menyebutkan ada dua hal yang dilakukan oleh Maria. 那很有趣的是，在圣经里面记载，当玛利亚面对这一切的时候，她做了2件事。 Di tengah semua bahaya yang ada di depan matanya, di tengah semua kebingungan dan ketidaktahuan dia soal bagaimana keadaan akan berlangsung, 在面对眼前的危机和所有的疑惑的时候， Alkitab berkata Maria melakukan dua hal. 圣经说玛利亚做了2件事。 Hal pertama yang dilakukan Maria adalah Maria percaya dan tunduk menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan. 那首先，玛利亚相信并且顺服，把自己交托为神的仆人。 Ia berkata kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini cuman hamba. Jadilah padamu seperti yang engkau inginkan.
walaupun aku tidak mengerti, walaupun itu beresiko saya. 这个玛利亚对天使说：“我是神的使女，愿神的旨意在我的身上成全。纵然我不明白，我不了解为什么会发生在我身上。” Dan hal yang kedua yang dilakukan Maria adalah Maria memuji Tuhan. 那玛利亚所做的第二件事就是赞美主。Saudara coba bayangkan kalau kita yang ada di sepatunya Maria. 想想我们如果站在玛利亚的立场， Kita diberi sebuah tugas yang amat beresiko. 我们有一个非常充满危险、充满危机的一个任务。 Yang kalau kita menerima tanggung jawab itu, kita bisa ditinggal oleh pasangan kita, kita bisa ditinggal oleh keluarga kita, kita bahkan bisa dihukum mati karenanya. 那我们如果接受了这个任务，我们可能会就会导致我们的伴侣离开我们，我们的家人离开我们，甚至会导致给我们带来死亡。 Kita akan berhadapan dengan banyak kesulitan karenanya. 我们将会每一天都面对许多的困难。 Saudara, apakah di tengah keadaan itu kita masih bisa memuji Tuhan dan meluap dengan sukacita dan kegembiraan? 在这种情况之下，我们是否能够真心的从内心的发出喜乐来赞美神呢？ Saudara, menariknya Alkitab berkata Maria hatinya meluap dengan sukacita, dia mau membesarkan Tuhan dengan segenap dirinya. 那圣经里面记载，玛利亚的内心是充满喜乐的，她的全心全人要尊主为大，以她的主为她的喜乐。 Saudara, pertanyaannya apa yang membuat Maria di tengah semua keadaan itu dia tetap bisa bersukacita dan memuji Tuhan? 那问题是什么原因导致玛利亚在这样的情况之下，仍然能够全心的赞美主？ Apa yang membuat Maria di tengah seluruh kekusutan hidup yang akan dia hadapi, dia tetap bisa memuji Tuhan? 是什么导致玛利亚在面对这么多的困难，生活上的困难，她仍然能够全心的赞美神？ Saudara, saya percaya untuk kita hari ini adalah pertanyaan yang penting. 我相信对今天的我们来说，这个问题是一个非常重要的问题。 Saudara, saya nggak tahu berapa banyak di antara Bapak Saudara yang hadir hari ini menatap akhir 2025, menatap awal 2026 dengan optimis. 我不知道这边有多少个人在看2025的年中跟2026的年初，是抱着很客观、很乐观的态度呢？谢谢。好的。Berapa banyak di antara kita yang dengan sukacita dan merasa bahwa saya akan baik-baik saja di 2026. 我们当中有许多人是认为自己踏入2026年的时候，一切都将很好呢？ Berapa banyak di antara hari ini di tempat ini merasa hidupnya penuh dengan sukacita? 那我们当中有多少个人在这个时候觉得自己的生活是充满喜乐的呢？ Saudara, saya percaya ada banyak di antara kita yang duduk di tempat ini dengan penuh beban berat. 我相信我们当中有许多人是有重担的。 Beban berat karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. 因为我们不知道将来将会发生什么事。 Beban berat karena mungkin ada pergumulan-pergumulan yang sampai sekarang kita tidak tahu apa jawaban yang Tuhan beri. 我们身负重担，因为我们面对许多的困难，仍然我们没有得到答案。 Kita berbeban berat karena sakit, penyakit, penderitaan dan macam-macam. 我们身负重担，因为我们面对着许多身体上、健康上的问题。 Saudara, saya kira dibandingkan dengan Maria, apa yang engkau dan saya hadapi tidak ada apa-apanya. 可是我们所面对的这些问题，如果要跟玛利亚相比，真是微不足道。 Namun Maria bisa memuji Tuhan. 但是玛利亚仍然能够赞美神。 Maria berkata hatinya meluap dengan sukacita yang dia tidak bisa tahan sehingga dia harus memuji Tuhan. 玛利亚的心中的喜乐是满溢出来的，她的赞美是从她的心中赞美的。 Saudara, pertanyaannya apa yang membuat Maria bersukacita dan memuji Tuhan? 问题是什么原因导致玛利亚如此的喜乐，还有赞美神？ Apa yang lebih besar dari seluruh kompleksitas hidupnya yang membuat dia tetap bisa memuji Tuhan? 有什么比她所面对的生活上的困难更大的事，以致她能够赞美神？ Saudara, Maria memuji Tuhan karena siapa Tuhan.
bukan karena keadaan yang ada di depannya, saudara. 玛利亚赞美神，因为她认识神，而不是因为她看见眼前的问题。 Kalau kita memperhatikan nyanyian pujian Maria, 如果我们仔细看玛利亚的赞美， kita akan menemukan bahwa alasan Maria bernyanyi, alasan Maria bersukacita, alasan Maria membesarkan Tuhan adalah karena siapa Tuhan itu. 我们看到在她的赞美里面，她赞美神是因为她真正的认识神，所以她赞美，她敬拜，她尊主为大。 Yang ia besarkan adalah siapa Tuhan dan semua perbuatan yang dikerjakan Tuhan karena siapa Tuhan itu. 他所赞美、所高举的是神自己，这位是一个怎么样的神，而且他做了什么？ Dan Bapak Ibu Saudara, saya kira itu penting bagi kita. 我觉得这对我们来说也是非常重要的。 Seringkali yang membuat kita tidak bisa memuji Tuhan adalah karena keadaannya. Kita terlalu memperhatikan apa yang ada di dalam hidup kita. 很多时候我们不能够全心的来赞美神，原因是因为我们所面对的光景，以致我们受这些拦阻，以致我们不能够全然的看见神。 Tapi Maria berkata, alasan saya memuji Tuhan adalah karena siapa Tuhan. 但是玛利亚说：“我赞美神的原因，因为神自己。” Bapak Saudara perhatikan ayat 46 dan 47. 我们看第46和47节 Di，sana dikatakan jiwaku memuliakan Tuhan, membesarkan Tuhan. 玛利亚说：“我的心尊主为大， Dan hatiku bersukacita karena Allah juru selamatku. 我的灵因为神我的救主而喜乐。” Yang ia mau besarkan adalah Tuhan yang besar. Yang membuat ia bersukacita adalah karena Tuhan juru selamatnya. 他高举神是因为神伟大，而他喜乐，因为神是他的救主。 Bapak Saudara, pertanyaannya Tuhan itu seperti apa sehingga Maria itu harus memuji Tuhan? 那问题是，这位神是一位怎么样的神，以致这个玛利亚必须赞美他？ Bapak Saudara, ada dua karakter atau identitas Tuhan yang membuat Maria meninggikan dia. 这里有两个神的位格，使至这个玛利亚要高举他。 Ada dua karakter Tuhan yang membuat Maria tidak dapat menahan dan dia harus membesarkan Tuhan. 有上帝的两个身份， Ya. 他的位格，以致这个玛利亚要高举他。 Mari kita perhatikan satu-satu. 那我们一个一个来看。 Yang pertama yang Maria lihat yang membuat Maria membesarkan Tuhan adalah karena ia menyadari Tuhan itu maha besar, maha kuasa, namun pada saat yang sama penuh anugerah atau kemurahan. 首先，玛利亚知道这位神是伟大的神，是全能的神，同时他也是一位充满慈爱、怜悯的神。 Saudara, Maria menyadari dengan sangat siapa Tuhan itu sebenarnya. 他心里清楚知道这位神是谁。 Siapa Tuhan yang mengutus malaikat untuk datang kepadanya? 这位差天使来到他这边的这个神是谁？ Ya Allah yang maha besar, maha kudus, tiada tara. 他是全能圣洁的神， Yang menyebut dirinya namanya kudus, saudara. 他是圣洁的。 Kudus bukan hanya berarti suci, tidak bercacat. 圣洁的意思不只是说他无罪， Tapi suci juga berarti Allah itu tidak ada bandingannya, totally berbeda dengan semua yang ada. 神圣洁也说明了神是唯一的，没有任何神可以跟他匹比的。 Maria sadar Tuhan itu Tuhan yang seperti itu. 玛利亚知道这位神是这样的一位神， Namun pada saat yang sama dia juga sadar siapa dirinya. 但同时他也清楚知道自己是谁。 Dalam nyanyiannya Maria berkata, Allah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. 在玛利亚的赞美里，他说：“神顾念他这个使女的卑微。” Artinya Maria sadar dia itu cuma seorang hamba dan bukan sekedar seorang hamba yang rendah. 这说明玛利亚清楚知道自己是一个使女，而不只是使女而已，她也是很卑微的。 Secara status sosial dia bukan siapa-siapa.
在社会的地位来看，他什么都不是。 Namun secara rohani dia juga bukan siapa-siapa. 但从属灵方面来看，他也是什么都不是。 Ia tidak punya kesalehan yang bisa dibanggakan di hadapan Tuhan. 他不是一个充满圣洁的人， Ia tidak punya sesuatu yang dia bisa bawa dan banggakan di hadapan Tuhan. 在属灵方面，他没有一个可以引以为傲的事。 Ia cuman orang lapar, lemah. 他只不过是一个饥渴的人。 Bapak Saudara, Maria menyadari kebobrokan spiritualnya. Kebobrokan kemiskinan spiritualnya. 他知道自己属灵的贫穷， Itulah sebabnya ia berkata Allah yang maha besar itu memperhatikan kelemahan hambanya. 所以他赞美神说：“那伟大的神竟然看见这个卑微的使女。” Bapak Saudara perhatikan kata sebab memperhatikan. 我们注意看他顾念。 Kata memperhatikan di situ dalam bahasa aslinya berbicara soal melihat dari atas. 那这个顾念在原文的意思是从高处观看。 Tapi bukan sekedar melihat dari atas ini berbicara soal melihat dari atas dengan penuh belas kasihan. 那不只是从高处观看而已，而是充满慈悲怜悯的从高处观看。 Maria sadar dia itu tidak layak, rendah, tapi pada saat yang sama dia yang rendah itu diperhatikan dengan kemurahan oleh Tuhan. 那在一方面，玛利亚知道自己的卑微和饥渴，可是，在另一方面，她这个卑微的人竟然蒙这位在高处的神从高处观看，而且是充满慈悲怜悯的从高处观看他。 Allah kudus, Allah bisa saja melewatkan Maria. 这个圣洁的神，他可以越过玛利亚。 Allah itu maha besar, dia bisa tidak mempedulikan Maria. 神是伟大的神，他也可以忽略玛利亚。 Allah kudus, dia bisa menghancurkan dan menghabisi Maria. 神是圣洁的神，他也可以毁灭玛利亚。 Tapi Allah memilih untuk melihat Maria dengan kemurahan dan memakainya menjadi alat di tangannya. 但是神选择顾念他，从高处以怜悯和慈悲观看他，并且使用他，让他成为神的器皿。 Bapak Saudara, itulah yang mempesona hati Maria. 这就是为什么玛利亚的心充满喜乐。 Ia yang kecil diperhatikan oleh Tuhan. 一个卑微的人蒙伟大的神顾念， Ia yang kotor dan berdosa dikasihani oleh Tuhan. 一个肮脏充满罪的人蒙神怜悯。 Itulah sebabnya di bagian berikutnya dia berkata, semua keturunan mulai sekarang akan menyebut dirinya berbahagia. 所以玛利亚说，从今以后，世世代代都将会称他为有福的。 Berbahagia artinya seorang yang diberkati. 所谓有福的人，就是蒙神赐 Diberkati 福。 karena apa? Diberkati bukan karena kesalehannya, bukan karena perbuatannya. Diberkati karena Allah melakukan perbuatan besar dengan memperhatikan hambanya yang rendah. 他蒙福不是因为他本身神圣，或者他做了很多的善事，他蒙福是因为这位怜悯的神顾念他。 Bapak Saudara, itulah yang menjadi sumber sukacita sesungguhnya. 这就是他喜乐的源头。 Seorang yang tidak layak namun mendapat belas kasihan. 一个不配的人，但是得着了怜悯； Seorang yang kotor diampuni. 一个充满污秽的人蒙饶恕； Seorang berdosa bukan hanya diterima dan dipulihkan, tetapi juga dipakai menjadi alat keselamatan di tangan Tuhan. 一个充满罪恶的人，不但只是被接受，可是也被使用成为神的器皿。 Bapak Saudara menyadari siapa Allah, siapa dirinya, itu yang membuat Maria meluap dengan sukacita. 醒觉到这位神是如何的伟大，和自己到底是谁，这就是导致玛利亚充满喜乐的原因。 Bapak Saudara kalau perhatikan kitab Lukas, Bapak Saudara akan menemukan berita yang sama terus berulang.
如果我们注意小心读路加福音的话，我们也会发现同样的主题不断的重复。Tidak jauh dari kisah ini berikutnya ada para gembala yang bersukacita. 在玛利亚的事件以后，我们有看到牧羊人也充满喜乐。Kenapa mereka bersukacita? 为什么他们充满喜乐呢？ Karena mereka adalah orang-orang yang kotor dalam masyarakat waktu itu. 因为他们也是被社会鄙视的人。 Orang-orang yang dianggap tidak bermoral, orang-orang yang dianggap tidak punya hak untuk keselamatan itu. 他们的社会地位被社会认为他们是没有权利的，他们没有权利要求任何事。 Tapi menariknya kabar sukacita kelahiran juru selamat itu disampaikan pada mereka. 但是神却选择将耶稣降生的喜讯向他们显明。 Bahkan dikatakan tanda yang mereka akan lihat adalah bayi dibungkus lampin ada di palungan. 甚至神给了他们的一个意象现象，就是他们会看到一个婴孩包在布里被放在马槽里。 Bapak Saudara, palungan hari ini sih bagus-bagus ya. 我们看到今天装饰的这个马槽装饰得很好，很漂亮。 Bapak Saudara, sesungguhnya tahu nggak sih palungan itu apa? 但是大家知道马槽到底是什么吗？ Palungan itu adalah tempat makanan binatang. 马槽，所谓的马槽就是给动物吃东西放这个食物给动物吃的这个地方。 Bapak Saudara minta maaf, ada Bapak Saudara yang pelihara dogi di rumah? Sorry， Ada? 这 Dogi ya. 在家里，我想问一下大家，谁在家里有养狗的？ Ada yang pelihara dogi? 谁在家里有养狗的？ Puji Tuhan, banyak ya. 有。 Ada yang sayang banget nggak sama dogi? 这边有没有人特别的疼爱自己的狗的呢？ Yang sayang sampai dibawa tidur sama-sama. 很疼他的狗，甚至把狗带到床一起睡的。 Bapak Saudara, saya percaya ada yang sayang sampai dibawa tidur anak doginya kan ya. 我相信有的。 Tapi sesayang-sayangnya Bapak Ibu Saudara sama dogi, Bapak Ibu Saudara sampai dibawa tidur, Bapak Saudara tidak akan berbagi makan sama-sama di tempat makan ya, bukan? 那我相信，不管你多爱你的狗，但是你也不会从你的狗吃的地方拿它吃的东西。 Ada yang mau sharing makan sama dogi? 有人要分享狗食吗？ Sayang banget sama doginya kan ya? 很疼狗，对吗？ Bapak Saudara, kita sesayang apapun kita tidak akan berbagi tempat makannya dogi kita, bukan? 我们不管多疼自己的狗，也不会跟狗分享一个吃东西的地方。 Bapak Saudara bisa membayangkan betapa sukacitanya gembala ketika mereka selama ini selalu dicap, kamu orang kotor, kamu orang kotor. Tapi Tuhan yang suci itu datang, tinggal, diam, ditaruh di bekas tempat makannya binatang yang adalah tempat kotor itu. 我们可以想象牧羊人，我们牧羊人都是被人看不起的，更何况是牧羊人用来喂动物吃食的这个器皿，这个地方，神伟大的神、圣洁的神，让他的独生子被放在那里。 Itu yang membuat gembala bersukacita, Bapak Saudara. 这就是为什么这些牧羊人他们充满喜乐。 Bapak Saudara ingat ada seorang perempuan di kitab Lukas yang disebut sebagai perempuan berdosa. 那路加福音也记载一个有罪的妇人。 Dengan sukacita dia mencuci kaki Tuhan Yesus dengan air mata, membasahi kaki Tuhan Yesus dengan minyak wangi dari buli-buli pualam. 他的心充满喜乐，用他的泪水来为耶稣洗脚，甚至用膏油来膏他。 Padahal tuan rumah seorang Farisi bernama Simon bahkan tidak mau meminta orang mencuci kaki Tuhan Yesus. 然而这个主人自己这个屋子的主人自己都不愿意洗耶稣的脚。 Kenapa perempuan berdosa itu melakukannya? 为什么这个有罪的妇人还会 Yang 如此做呢？ melakukannya karena ia bersukacita. Allah yang maha besar itu mau memperhatikan pendosa seperti dia. 因为他心中充满喜乐，一位伟大的神却顾念一个充满罪恶的人。 Bapak Saudara ingat sukacita Zakheus 大家记得撒该吗？他的喜乐， yang membuat dia berkata, kalau ada yang saya peras saya kembalikan 4 kali lipat, setengah hartaku saya bagi buat orang miskin. 他心中充满喜乐，甚至愿意偿还他所敲诈的人，偿还4倍，甚至将他1半的财产捐出来帮助穷人。
Saudara, apa yang membuat dia melakukannya? 是什么原因导致他做出如此的事呢？ Karena Tuhan Allah itu mau jadi temannya, datang dan makan bersama dengan dia di rumahnya. 因为上帝那伟大的神要来到他的家中，与他为友，在他家中吃饭。 Saudara, yang membuat Maria tetap bersuka cita walaupun hidupnya kompleks adalah karena dia sadar dia tidak pantas mendapat anugerah, namun dia dianugerahi oleh Tuhan. 为什么玛利亚在面对这个复杂的问题的时候，她能够充满喜乐的赞美神？因为她明白知道自己不配，但是神顾念她。 Saudara, hari ini kau dan saya percaya melihat jauh lebih banyak daripada Maria. 我们今天从玛利亚身上看到更多的是， Engkau dan saya melihat ekspresi Allah yang Maha Kudus yang mau mendekati kita jauh lebih penuh daripada apa yang Maria lihat. sorry， Kita melihat ekspresi Allah yang berbelas kasihan kepada kita jauh lebih lengkap daripada apa yang Maria lihat. 我们看到神他所彰显出来的慈爱跟怜悯，是远远超乎玛利亚所看见的。 Dia bukan hanya bayi di dalam palungan, dia adalah Allah, domba Allah yang naik ke atas kayu salib untuk membawa kita selama-lamanya bisa mendekat dengan Tuhan kita. 他不单只是一个马槽里的婴孩，他也是那个羔羊被献上死在十字架上的羔羊。 Saudara menyadari ini apakah tidak cukup untuk menjadi alasan kita memuji Dia? 那我们看见这一切的时候，那这个还不足够还不足以让我们有足够的理由去赞美他吗？ Saudara mengingat Natal itu hari ini apakah tidak cukup untuk kita memuji Tuhan? 当我们明白圣诞的意义的时候，那这些的理由不足以让我们赞美他吗？ Saudara, jika hati kita dingin dan tidak memuji Tuhan, 当我们的心冷下来，不愿意赞美神的时候， mungkin penyebabnya adalah karena kita lupa siapa Tuhan dan kita lupa siapa diri kita. 可能原因是因为我们忘了神是谁，我们也忘了我们自己是谁。 Saudara, ada yang tahu lagu ini enggak? Kabar gembira untuk kita semua. 这首歌我不知道啊。没问题。Kulit manggis, kini ada ekstraknya gitu ya. Saudara, berapa banyak di antara saudara yang merasa kulit manggis ada ekstrak itu kabar bahagia? Saudara, saya percaya nggak banyak orang yang merasa kulit manggis ada ekstrak itu kabar gembira. 我相信不是很多人觉得这个刚才那个保健品对我们来说是一个很喜乐的消息。 Karena apa? Mungkin kita ngerasa saya sehat, saya nggak sakit, saya nggak butuh suplemen. 可能我们认为我很健康，我不需要任何的辅助品。 Saudara, siapa yang akan bergembira kalau kulit manggis ada ekstraknya? 是什么人会看到这样的保健品会觉得高兴呢？ Dia yang penyakitan. 就是有病的人， Dia yang udah cari pertolongan kemana-mana nggak ketemu jalan keluarnya. 就到处求医，但是求不到。 Dia yang udah frustrasi, periksa sini, makan obat ini, makan obat itu, sampai akhirnya nggak ada jalan lagi. Ada orang kenalkan ekstrak kulit manggis, mungkin dia senang, saudara. 就是到处求医，试了各种药都没有办法得到医治。突然有人跟他说，这个山竹的皮，对吧？它可以医治。 Saudara, sama seperti kita. 跟我们一样， Sesuatu berita soal Kristus datang itu hanya menjadi kabar gembira bagi kita yang sadar soal kerendahan dan kemiskinan rohani kita, saudara. 耶稣降生的消息，只能够对一些察觉、知道自己是罪人的人，这个消息才是好消息。 Saudara, sekali lagi, apakah hari ini engkau bersuka cita karena Kristus yang lahir? 我想再问大家一次，请问你们因为耶稣的诞生而感到喜乐吗？ Apakah hari ini masih ada hati yang meluap dengan sukacita merasakan Tuhan itu baik, besar sekali ketika mendengar berita Natal? 你们的心里是否因为神的伟大慈爱感到喜乐、满意的喜乐？ Saudara, kalau kita tidak lagi merasakan sukacitanya,
如果我们不再感到喜乐了， Mungkin karena kita tidak lagi merasa kita butuh anugerah, saudara. 可能就是我们觉得自己不需要恩典的时候了。 Kalau kita tidak lagi terpesona oleh kebesaran Tuhan, mungkin karena kita lupa betapa kecil hinanya diri kita. 如果我们不再被神的伟大而吸引，也许是因为我们忘了自己多么的卑微。 Saudara, apakah engkau bersuka cita hari ini? 请问大家今天喜乐吗？ Apakah engkau ngerasa engkau mau memuji Tuhan dari hatimu hari ini? 你是否有从发自内心的喜乐要赞美神？ Yang kedua dan yang terakhir, Allah yang seperti apa yang membuat Maria memuji Tuhan? 是怎么样的一位神，导致玛利亚要赞美他？ Maria memuji Tuhan karena ia melihat Allah yang penuh kasih setia, saudara. 玛利亚赞美神，因为她看见一位信实慈爱的神。 Kalau saudara perhatikan isi nyanyian Maria, 我们看看 isi nyanyian Maria. 我们看，如果我们在观察玛利亚她所赞美的歌， Ada satu kata yang diulang 2 kali, 有一个不断重复的字， yaitu kata rahmatnya Tuhan. 就是Rahmat, rahmat 慈爱. 慈爱就是慈爱。 Di sana dikatakan rahmatnya itu turun temurun. 这里玛利亚说到神的慈爱是万代的，世世代代的。 Artinya rahmatnya Tuhan itu tidak terbatas hanya pada satu generasi, tapi terus menerus ke generasi-generasi berikutnya. 神的怜悯不是只停留在一个世代， Allah 而是世世代代。 Allah itu mengingat rahmatnya. 他纪念他的怜悯。 Saudara, kata rahmat itu berasal dari kata hesed sebenarnya. 所以这个 rahmat 不是这个怜悯在希伯来文是 hesed。 Itu berbicara soal kasih setia Tuhan yang tidak bergantung pada kesetiaan manusia. 那这个是说明神的慈爱和信实是不受人的因素所影响的。 Kasih setia Tuhan yang tidak akan berubah bahkan di tengah ketidaksetiaan manusia. 即便人对他不忠心，这个也不会影响他的信实和慈爱。 Kasih setia yang tidak akan berubah karena waktu. 他的信实和慈爱也不会因为时间而改变。 Saudara ingat ketika malaikat datang kepada Maria, mereka hidup di 400 tahun masa gelap, masa sunyi, tidak ada firman. 在这个天使来到找玛利亚的那个时候，他们以色列人这犹太人经历了400年的黑暗时间。 Yang mungkin ada di pikiran mereka adalah apa jangan-jangan Tuhan sudah lupa soal janji keselamatan bagi Israel. 400年的黑暗，犹太人可能觉得上帝已经忘记他们了。 Apakah kita sudah terlalu gagal sehingga Allah tidak bahkan mau melihat kita lagi? 我们是不是已经太失败了，以致神不愿再看我们了？ Tapi justru di masa itu Tuhan datang dan berkata, aku ingat kok. Dan sekarang bahkan aku akan menggenapi kedatangan Mesias itu melalui kamu, Maria. 就在这个黑暗的时代，神来了，告诉玛利亚，我还记得，我记得我的应许，而且我要成就我所应许的。 Saudara, sekali lagi, engkau dan saya hari ini saya percaya melihat jejak kasih setia Tuhan jauh lebih jelas daripada Maria. 我相信我们这里的每一个人，我们有这样子的恩典，我们能够我们能够看见神的慈爱、神的信实和恩典，比玛利亚看的更多。 Kita melihat Kristus yang bukan hanya lahir dan berinkarnasi, tapi Kristus yang mati. 我们看见的耶稣，不只是一位道成肉身的耶稣，而且也是一位死在十字架上的耶稣。 Kristus yang bangkit, Kristus yang naik, dan Kristus yang akan datang kembali. 而且是已经复活升天，而且将要再来的耶稣。 Kristus yang berkata kepada kita bahwa setiap kita yang percaya kepadanya itu lebih dari pemenang. 耶稣说，每一位信靠他的人，就是得胜有余的人。 Karena apa? Karena Allah bekerja di dalam diri kita, dalam segala sesuatu untuk membuat kita jadi serupa dengan Dia. 因为神借着万事在我们的生命中工作，好叫我们能够更像他。 Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita dan Allah yang akan menjamin tidak ada apapun yang dapat memisahkan kita dari Dia. 他应许不会离弃我们，
没有任何的事能够使我们跟他的爱隔离。 Apapun keadaan yang kau alami, 不管你经历什么事， ada Allah yang setia. 有一位信实的神， Ada Allah yang tidak pernah nyerah. 有一位从不离弃我们的神， Ada Allah yang memegang kita. 有一位一直抓着我们的神。 Bu saudara, bukankah itu kabar baik yang harusnya membuat kita bisa memuji Tuhan dalam keadaan apapun hari ini? 那这个不是一个好消息吗？一个足以让我们赞美他的好消息。 Bu saudara, tahun 1988, 在1988年的时候， sebenarnya ada 2 gempa dalam waktu yang berdekatan di Armenia, di kota Spitak tepatnya. 在亚美尼亚斯比达克这个城市发生了地震。 Dalam jarak 20 detik ada 2 buah gempa yang menghancurkan kota Spitak. Bu saudara. 在20秒的距离里面发生了2次的这个地震，毁坏了这个城市。 Korban jiwa diperkirakan sekitar 60.000 orang dan 100.000 orang luka-luka, Bu saudara. 那死亡人数大约是6万人，而有10万多人是受伤的。 Bu saudara, namun di tengah keadaan itu ada sebuah kejadian yang menarik, Bu saudara. 那在这个情况当中，发生了一件有趣的事。 Tidak lama setelah gempa terjadi, ada seorang bapak yang lari-lari ke sebuah daerah yang kemungkinan besar adalah sekolah tempat anaknya bersekolah. 有一位父亲在这个地震发生过后，有一位父亲跑到一个废墟，那个废墟可能就是他女儿上学的地方。 Bapak itu lari ke sana, lalu ketika melihat lokasi itu sudah lulu lantak, berantakan, hancur. 他来到那个地点，发现那里已经是完全的毁坏，成了一个废墟。 Bapak itu tersungkur, dia menangis, memukul-mukul diri di situ karena dia pikir anaknya pasti sudah mati. 那位父亲在那个地方哭得很厉害，因为他以为自己的女儿已经死了。 自己的儿子已经死了。 Tapi saudara, menariknya di tengah dia ketika dia nangis, dia tiba-tiba keinget satu hal yang selalu dia katakan kepada anaknya. 当他在哭泣的时候，他想起他经常跟儿子说的一句话： Anakku, kemanapun kau pergi, apapun yang kau hadapi, jangan takut karena Papa akan selalu ada bersama dengan kamu. 他常常跟儿子说：“儿子，不管你面对什么事情，都不要害怕，因为爸爸会一直跟你同在。” Saudara, entah kenapa pikiran itu yang muncul waktu dia menangis. 当他正在哭泣的时候，这个思想一直浮现在脑海。 Lalu pikiran itu tiba-tiba membangunkan dia dan dia tersadar begini. Kalau anak saya masih hidup dan dia ingat kata-kata saya, sekarang anak saya sedang menunggu saya. 他就在想起这个他说的这句话的时候，突然就激发了他。他想，如果我的儿子还活着，那这个时候他在被埋在废墟当中，他正在等待着我去救他，因为他相信我会与他同在。 Tiba-tiba dia tersadar lalu dia mulai memindahkan batu demi batu dari runtuhan itu, Bapak Saudara. 那他就起来把废墟中的石块一个一个的搬走。 Orang-orang di sekitarnya berkata, kamu ngapain? 周围的人看见了，都问他在干什么。 Saya sedang menggali, anak saya sedang menunggu saya, anak saya sedang menunggu saya. 他说：“我要找我的儿子，我儿子正在等我。” Orang-orang berkata, udahlah, hancur kayak begini mana ada harapan. 其他周围观看的人都说：“算了吧，这个已经毁坏的如此程度，怎么还会有希望呢？” Tapi dia berkata, anak saya sedang tunggu saya. 但是他说：“我儿子正在等我。” Saudara, akhirnya bapak itu mulai memindahkan batu demi batu, batu demi batu, saudara. 他把这些石头一个一个的搬走。 Dia memindahkan 2 jam, 2个 4 jam, 小时， 8 jam dia masih memindahkan batu, saudara. 到了8个小时，他仍然在搬石头。 12 jam dia masih memindahkan batu. 过了12个小时，他还是照做。 24 jam dia masih memindahkan batu. 甚至过了24小时， 36 jam dia masih memindahkan batu. 36小时，他还在搬石头。 Sampai akhirnya ketika dia menggali 38 jam, saudara. 直到他一直的挖到第38个小时的时候， Dia sepertinya mendengar ada suara di bawah runtuhan yang sedang dia gali. 他在一个废墟下面，似乎听到了有声音。
Dia lalu berteriak, Arman, itukah kamu? 他就大声的喊他儿子的名字，阿尔曼，是你吗？ Dia mendengar seperti ada balasan suara, lalu dia lebih semangat, dia cepat-cepat menggali lagi, woi saudara. 他听到有回应，所以他就更加勤快的搬石头。 Dan akhirnya ketika dia memindahkan satu papan besar, woi saudara. 最后他看到一块很大块的板，他把这个板移开。 Yang dia temukan adalah Arman, anaknya hidup ada di sana. 他就发现了他自己的儿子阿曼还活着在那边。 Tapi bukan sekedar Arman. Ada 13 orang temannya Arman selamat bersama-sama dengan Arman. 但是除了阿曼以外，还有他另外的13个朋友也是活着、安全的，跟 Segera 他在 bapak 一 itu 起。 peluk anaknya, dia gendong anaknya. 所以这个爸爸就把他的儿子抱起来。 Dan sambil mereka berjalan, 他们走出来的时候， orang-orang di sekitar tempat penggalian itu mendengar dengan jelas apa yang dikatakan oleh Arman. 在周围观看的人很清楚的听见他的儿子阿曼所说的话。 Arman ngomong begini sama teman-temannya. 阿曼跟他的朋友们说： Betul kan aku udah bilang, ayahku pasti akan menyelamatkan kita. Ia sudah berjanji akan selalu bersama dengan aku. 我都说了，我的父亲肯定会将我们救出来，因为他答应我，无论面对什么事，他都与我同在。 Saudara, saya percaya ditimbun berpuluh-puluh jam di bawah reruntuhan itu mengerikan. 我相信被埋在废堆当中几十个小时是一件很可怕的事。 Saya nggak tahu berapa kali mereka akan menyerah 14 anak itu. 我不知道这14个孩子有多少次出现要放弃的这种意念。 Saya nggak tahu berapa kali mereka nangis ketakutan, nangis stres, Bapak Saudara. 我也不知道他们有多少次因为感觉很压力而哭泣。 Tapi Bapak Saudara, saya percaya berdasarkan kalimat Arman ini, setiap kali mereka nangis, Arman berkata kepada teman-temannya, tenang, ayahku pasti akan menyelamatkan kita. Ia udah janji, dia udah janji. 我相信这些孩子在面对压力的时候，这个阿曼不断的重复跟他的朋友们说：“你们放心，我的父亲一定会救出我们的，因为他答应过的，他会与我同在的。” Bapak Saudara, melampaui seluruh kesulitan yang Maria lihat di depan. 跨越他所面对的所有问题。 Yang Maria lihat adalah Allah yang setia, yang udah janji. Allah yang setia, yang pegang janji. 玛利亚看见的是一位信实的神，他会应验他所应许的事。 Allah yang setia, yang tidak pernah nyerah. 一个信实的神，永不离弃他子民的神。 Bapak Saudara, sekali lagi, kalau kita hari ini kembali melihat Kristus, Natal, dan salib. 那今天我们再一次的来看看耶稣、圣诞和十架。 Seberat apapun keadaan kita, saya kira kita akan selalu menemukan alasan untuk bisa memuji Tuhan. 我们经常都会发现赞美神的理由。 Bapak Saudara, seberat apapun keadaan yang kau alami, 不管你现在面对的是什么环境， setidak mengerti apapun engkau terhadap situasi yang kau alami hari ini, 虽然你对你现在所面对的困难、你现在的光景不理解， sementok apapun itu, sementok apapun itu, 绝路对吧？ sebuntu apa? Ya, betul. 可能你所面对的是一个绝路。 Ingat, Tuhan tidak pernah ingkar janji. 要记得，神是不会背弃他的应许的。 Setiap kali engkau hampir menyerah, lihat salib Kristus. 每一次当你几乎要放弃的时候，看看耶稣的十架。 Setiap kali engkau menemukan kau tidak punya alasan lagi untuk memuji Tuhan, lihat salib Kristus. 当你发现自己没有赞美神的理由的时候，看看十架。 Jika di titik tergelapnya Kristus, ia tidak menyerah atas kita, apa yang membuat ia mau menyerah saat ini? 耶稣在面对最黑暗的时候，也没有放弃我们。那在这个时候，他也一样的不会放弃我们。 Apapun keadaanmu, 不管 Tuhan 你 tidak meninggalkan engkau. 不管你面对什么样的光景，神不离弃我们。
itulah alasanmu bersukacita. 这就是我们喜乐的原因。 Mari kita tunduk kepala. 让我们低下头。 Tuhan, Engkau yang kenal setiap kami yang duduk di tempat ini. 主啊，你认识每一个坐在这里的人。 Tuhan, Engkau yang kenal kami satu persatu. 你认识我们每一个人。 Tuhan, jika Engkau temukan di antara kami orang-orang yang hari ini berbeban berat karena dosa kami. 主啊，你知道，在我们当中有一些人因为罪而身负重担， Mereka berbeban berat karena ngerasa tidak layak ada di hadapan-Mu. 他们身负重担，因为觉得自己在你面前不配。 Berbeban berat karena mereka ngerasa terus-menerus gagal di hadapan-Mu. 他们身负重担，因为觉得自己不断的在你面前失败。 Tuhan, biarlah Engkau menyatakan diri-Mu sendiri kepada mereka. 主啊，求主你向他们彰显你自己。 Biarlah Engkau Allah yang memperhatikan kerendahan anak-anak-Mu. 主啊，求你顾念你卑微的孩子们。 Dan Engkau berikan kemurahan-Mu ya Tuhan. 求主你赐下你的怜悯， Sehingga hati anak-anak-Mu hari ini dilimpahi dengan sukacita karena diampuni. 好叫你这些孩子们的心中能够有满意的喜乐，因为蒙主怜悯，蒙主赦免。 Tuhan, Kau juga tahu di antara anak-anak-Mu yang hadir hari ini, ada yang bahkan tidak merasakan sukacita sama sekali ketika mendengar Natal. 主，你知道，在你这里的所有孩子当中，甚至有一些孩子是没有感受到圣诞的喜乐的。 Natal tidak berarti apa-apa. 圣诞对他们来说没有任何意义， Hati mereka dingin, 他们的心是冷的， apinya padam. 他们的心是封闭的。 Karena mungkin mereka merasa mereka cukup baik, tidak ada masalah dengan hidup mereka. 可能他们觉得自己的生活好好的。 Tuhan, biarlah Engkau Allah yang menghancurkan kekerasan dan kesombongan hati anak-anak-Mu. 求主你自己亲手的毁灭这些高傲和硬的心， Sehingga hati itu dilembutkan menyadari kehancurannya dan dengan rendah hati datang ke hadapan-Mu. 好叫这些心受毁坏以后能够重生，能够卑微谦卑的来到神的面前。 Tuhan, ada di antara anak-anak-Mu yang datang hari ini dengan banyak pergumulan sehingga mereka tidak bisa bersuka cita. 可能在当中有主你自己的孩子，他们来到你面前的时候，充满着苦难，生活中的苦难，以致他们没有办法完全的拥有喜乐。 Mereka bergumul dengan sakit penyakit bertahun-tahun. 也许有些因为病痛而苦难， Ada kepahitan-kepahitan, kebuntuan-kebuntuan dalam hidup mereka. 可能有一些人心中充满了苦毒， Ada penderitaan yang mereka tidak tahu, tidak ada penjelasannya. 可能他们面对的苦难，他们却不明白。 Ada di antara anak-anak-Mu yang hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, 可能有 kebingungan. 可能有些生活在害怕、惧怕和疑惑当中。 Tuhan, biarlah di tengah semua keadaan itu, anak-anak-Mu boleh melihat Engkau yang penuh kasih setia. 不管是面对什么样的光景，求主帮助这些孩子们，让他们看见神，你是信实的， Allah yang tetap pegang janji. 你是守应许的神， Allah yang tidak akan membiarkan anak-anaknya. 你是不离弃你孩子的神， Allah yang akan memegang dan menjadikan setiap anak-anaknya serupa dengan Kristus. 会继续的引导带领我们，好叫我们更像基督。 Kuatkan dan teguhkan anak-anak-Mu yang bergumul ya Tuhan. 求你帮助刚强你这些正在面对重担的孩子， Sehingga hati mereka meluap dalam ucapan syukur dan penyembahan. 以致他们能够发自内心的发出喜乐来赞美神。 Terpujilah Engkau ya Tuhan. 主，我们赞美你， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。